Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.03 pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, hari ini hari Jumaat, saya Siti Rubiha Busiran akan menemankan anda hingga pukul 2 petang nanti dalam Pesona 10.2. Dan di jam pertama ini seperti biasa kita akan bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dah pun bersedia di talian waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk, seperti biasa lah kan. Waktu ni saya Kak Su ada di konti siaran untuk kita sama-sama rakan-rakan pendengar Melaka FM nak dengarkan tazkirah daripada Datuk pada hari Jumaat ini. Sebelum kita meneruskan kupasan tajuk kita hari ini berkaitan dengan reda. Jadi apa agaknya tazkirah kita hari ini? Silakan. Bismillah. Terima kasih kepada Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Yang dihormati dan lagi kita muliakan DJ kita pada pagi ini, iaitu Kak Siti, dan bersama dengan kita ialah Kak Su yang ada dalam konti. Walaupun kita tak bertemu di dalam satu ruang atau satu tempat, tapi kita masih lagi boleh mendengar suara-suara orang-orang yang penting dalam dalam radio. Dan pada pagi ini insya-Allah kita nak mengajak kepada para pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah dan sedang pendengar untuk merenung 5 perkara yang hendak disampaikan oleh Syaqiq Al-Balkhi kepada kita. Telah berkata Syaqiq Al-Balkhi, "Alaikum bi khamsin khisalin fa'lamuha. I'budullah biqadri hajatikum ilaihi wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha wa aznibu Allahu biqadri taqatikum ala azabihi wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri wa'lam li jannati biqadri ma turidu fiha al-maqama." Kata Syaqiq Al-Balkhi, hendaklah kamu melakukan 5 perkara berikut. Yang pertama, sembahlah Allah sebanyak engkau mengharapkan kebaikannya dan kurniaannya. Jadi yang pertama, kata Syaqiq, hendaklah kita menyembah Allah Ta'ala seperti mana kita menyembah tu sebanyak-banyak yang kita mampu lah. Makna kita melakukan kebaikan ini, makna menyembah Allah Ta'ala seperti mana kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala dan kurniaan kepadanya, maka sebanyak itulah yang sembahan yang kita kena lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Contohnya hari ini Kak Siti, Kak Su, kita diuji dengan berbagai-bagai wabak, kan? Dengan berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi kita sering meminta dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihindarkan daripada wabak penyakit, dihindarkan daripada musibah, daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti mana kita mengharapkan Allah kepada Allah Ta'ala dalam setiap permintaan kita, macam mana banyak, begitulah. Maknanya kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kan? Ya. Okey, yang keduanya, kata Syakib, ambillah dari harta dunia sekadar untuk keperluan hidup. Jadi disuruh kita maknanya mengambil dunia ni sekadar keperluan. Sekadar keperluan kehidupan kita. Macam mana kita ni hidupnya nak macam mana? Kalau sekiranya kita mengharap nak hidup ni sekadar makan, minum, melepasi daripada keperluan, ada rumah, ada kenderaan, kehidupan yang selesa dan sebagainya, kita ambil lah sekadar tu. Tapi kalau kita kata kita nak ambil yang lebih, kita kena tahu bahawa yang lebih itu kadang-kadang walaupun dia halal, tetapi dia boleh mendatangkan kemudaratan kalau sekiranya salah digunakan. Kan? Berapa banyak orang kalau ada banyak duit, tapi terkadang-kadang dia menggunakan duit tu pada jalan yang tak betul. Beli kadang-kadang benda tu tak perlu dalam kehidupan dia, tapi dia beli. Ini termasuk dalam perkara yang dikata mubazir. Kan? Contohnya kalau kita kata tadi kita nak pakai pakaian 3 helai, tapi tiap-tiap bulan kita beli 1 helai, 1 helai, 1 helai, sehingga maknanya dia melebihi daripada keperluan kita. Kan? Sehingga baju yang kita beli tu tak pakai. Maka walaupun dia menggunakan duit yang halal ataupun dia menggunakan daripada sumber yang betul, tapi itu termasuk dalam perkara yang mubazir namanya. Dan mubazir ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, kan? Okey, yang ketiganya, berbuatlah dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama engkau rasa takut. Buatlah dosa kepada Allah selama engkau merasa takut menahan azab yang akan ditimpakannya. Maksudnya, mana kalau kita ni buat dosa, buatlah dosa semau-mau kita selama mana kita boleh menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak tahan azab daripada Allah Taala, berhenti. Kan? Itu maksud dia. Mana berbuatlah dosa kepada Allah selama mana engkau rasa kuat untuk menahan azab. Jadi kalau kita dekat atas dunia hari ini, azab Allah Taala kalau diberikan sakit gigi pun kita dah tak tahan. Bayangkan kalau masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang apinya telah dipanaskan ribuan, jutaan tahun lama dia. Kan? Disebut di dalam Al-Quran bahawa api neraka ni boleh didengar dalam jarak maknanya 1000 tahun perjalanan. Dia punya api itu dah boleh kita dengar bunyi dia. Bayangkan kalau orang yang masuk dalamnya. Kan? Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, sekiranya percikan api neraka itu jatuh ke bumi, nascaya ia akan menghancurkan bumi. Itu baru bunga api dia, belum apinya lagi. Jadi bagaimana mungkin kalau sekiranya orang dia nak buat dosa, kalau dia mampu menahan akan siksaan Allah, Allah Ta'ala kata boleh kau buat, kan? Tapi siap ajalah, kan? Okey, yang keempatnya, sediakanlah bekalan semasa hidup di dunia sesuai lamanya engkau tinggal dalam kubur. Jadi kita atas dunia ni, kita buatlah bekalan. Banyakkan amalan. Sebab kita tak tahu kita duduk dalam kubur tu berapa lama. Mungkin hari ni ayah kita, ibu kita meninggal dunia, kan? Mungkin dah 40 tahun dah. Sedangkan umurnya pun kadang-kadang tak sampai kepada arah itu. Ada orang yang umurnya di dunia hanya 60 tahun, sedangkan dia duduk dalam kubur dah lebih daripada 60 tahun. Sedangkan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita bayangkanlah. Jadi kalau kita hari ni orang yang banyak amalan, amalannya banyak di dunia, alhamdulillah. Maknanya dalam kubur tu kita orang akan mendapat maknanya kebaikan. Tapi bayangkan kalau sekiranya orang yang hidup di atas dunia, dia melakukan dosa, dia melakukan kemungkaran, melakukan maksiat. Kalau sekiranya cukup hanya dia melakukan 10 tahun saja dosa,
bayangkan dia duduk dalam kubur tu, mungkin dah melebihi daripada umur yang sedia ada. Kan? Jadi bayangkan betapa lamanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur sebelum dia kembali bertemu dengan Allah untuk kiraan hisab. Jadi yang ni kita kena renungkan pada pagi Jumaat ini. Dan yang kelimanya, buatlah amal untuk mendapat syurga sesuai tingkat yang engkau inginkan. Jadi kita sedia maklum bahawa syurga ni ada 7 tingkatan, kan? Dia ada berbagai-bagai jenis. Yang paling tinggi sekali ialah syurga Firdaus. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, kan? Dia ada berbagai-bagai syurga. Jadi kalau kita rasa kita nak duduk tempat yang bagus, tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang banyak dia punya facilities dia, maka ke atas dunia kita buatlah benda yang baik. Sama juga macam orang ke atas dunia ni kan. Ada tempat VVIP, ada VIP kan. Kalau kereta orang VIP ni dia berbeza sikit. Betul. Kalau orang-orang macam kita, orang-orang biasa ni, kereta dia punya tingkap pun dah tak boleh naik lagi dah kan. Jadi itu maknanya bergantung. Kalau kita rasakan kita nak sesuatu maknanya kenikmatan yang berbagai-bagai, yang begitu banyak, maka dekat atas dunia ni hendaklah kita berpenat-penat dengan banyak amalan supaya kita akan dapat menuai hasil yang baik di akhirat kelak. Dan dalam kesempatan yang lain, Syakir Al-Balqi mengatakan kita mencari 5 perkara dan menemui dalam 5 perkara yang lain. Kita mencari cara meninggalkan dosa yang kita temui dalam solat duha. Jadi sebenarnya kalau orang ni hendak meninggalkan dosa, maka lazimkanlah untuk melakukan solat duha. Kerana solat duha ni adalah solat yang boleh maknanya dengan 2 rakaat menghapuskan dosa seseorang. Kan? Okey, yang keduanya, kita hendak mencari pelita kubur, maka kita temui pada dalam solat malam. Dalam kubur ni, orang hidup dalam kubur gelap Kak Siti kalau kita masuk dalam kubur ni, suasana dalam kubur tu, waktu orang menggali kubur, kita tengok tak ada apa pun dalam kubur tu. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya dan sebagainya. Ketika mana ditutup kubur itu dengan papannya, maka kita akan tengok dalamnya gelap. Dalamnya gelap. Jadi orang yang hendak mendapat cahaya dalam kubur ni, bagaimana dia nak mencahayakan kuburnya besok bila dia mati? Ialah dengan melazimkan solat malam. Dan hendaklah kita mencari jawapan daripada malaikat munkar nakir. Orang masuk dalam kubur besok akan ditanya oleh malaikat. Malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya, kan? Maka bagaimana kita nak mencari jawapan daripada soalan-soalan yang dikemukakan? Maka hendaklah kita atas dunia sering-sering maknanya melazimkan baca Quran. Dan kita hendaklah mencari cara untuk melintasi sirat di akhirat dengan sepantas yang kita temui dengan puasa dan sedekah. Jadi orang yang kembali kepada Allah setelah kiraan hisab dilakukan, mereka akan melalui titisan sirat. Jadi ada orang melalui sirat ni dalam keadaan merangkak, ada yang melalui dalam keadaan bertatih dan sebagainya, ada yang dalam keadaan seperti kilat, ada yang menunggang kenderaan dan sebagainya kan. Jadi dengan sebab itu orang yang kalau dia hendak maknanya terselamat daripada titisan sirat ini, yang maknanya titisan yang dia punya titiannya lebih halus daripada satu helai rambut yang dibelah 7, maka hendaklah ketika mana di dunia dia melazimkan banyak puasa sunat dan melazimkan sedekah, kan? Dan kita hendaklah mencari naungan arash ketika mana kita temu mana dekat akhirat kelak. Seseorang itu tidak ada perlindungan dia di padang mahsyar, tak ada satu pun yang melindungi dia. Ketika mana matahari ini dekatkan di atas kepala sekadar maknanya sejengkal, maka pada waktu itu tidak ada yang melindungi seseorang, melainkan kalau sekiranya dia dekat atas dunia sering dia berkhalwah, iaitu maknanya mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Inilah maknanya kata-kata yang disebutkan oleh Syakir Al-Balkhi supaya kita dapat merenung dan mengambil pengajaran daripada kata-kata beliau pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu dia tazkirah kita untuk hari Jumaat ini, 5 perkara yang hendak disampaikan oleh Syakir Al-Bakri, dan mencari 5 perkara, menemui 5 perkara yang lain, solat duha kan, solat tengah malam, dan juga memperbanyakkan bacaan Al-Quran, serta beberapa lagi puasa sunat dan sedekah, dan hendaklah sering berkhalwah. Dan baik saudara, selepas ini kita akan meneruskan lagi kupasan tajuk kita. Hari ini kita nak menyentuh mengenai reda, dan itu salah satu makam dalam tasawuf, dan kita dengarkan ini dulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Ya, Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka, dalam program Mutiara Ilmu 10.22 minit pagi dah waktu ini. Dan baik Datuk. Ya, saya. Kita nak teruskan lagi. Hari ini kita nak menyentuh mengenai makam yang ketujuh, iaitu reda. Dan bila bercakap tentang reda ni kan, apakah kedudukan reda ini, Datuk? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kita sedia maklum bahawa rida ni adalah salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah yang menghiasi pada diri seseorang yang bertasawuf. Ataupun orang disebut sebagai orang-orang yang menjalani jalan tasawuf. Ini penting dalam kehidupan kita lah, rida.
Dan bila kita menyebut redha, apa yang diberi makna ataupun diberikan pengertian dengan redha ni supaya kita bila sebut, dan kita sering dengar dalam kehidupan kita, orang kata ala redha lah kalau sikit, kan. Ataupun orang dah bagi tu redha lah, kan. Kita senang. Kita senang, kita akan mendengar. Kalau diuji, redha, jangan tak redha pula, kan. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya redha dalam maksud yang kita boleh faham, supaya bila kita mengerti perkataan kalimah redha ni, kita boleh beramal dengan sifat itu sendiri, ataupun dengan makamnya sendiri. Jadi kita lihat kepada pandangan beberapa ulama tasawuf. Contohnya kata-kata daripada Al-Junaid mengatakan redha ini ialah meninggalkan ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar, iaitu tanpa ada usaha, apa yang Allah Ta'ala tentukan, redha je. Itu maksud dia. Dan yang lain pula mengatakan bahawa redha ini ialah pilihan. Apa yang telah dipilihkan untuk kita, maka itu kita terima je. Contohnya kalau Allah Ta'ala menentukan kepada kita macam ni, kita terima dengan seadanya. Kerana apa? Yang tentukan ialah Allah. Mungkin Allah Ta'ala beri itu adalah lebih sesuatu perkara yang baik, walaupun pada pandangan kita tu benda tu tak bagus. Contohnya asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Pada pandangan kita benda tu bagus, kan. Tapi Allah kata tu tak bagus. Tapi sesuatu yang tak bagus pada kita, maka bagus pada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, apa yang Allah Ta'ala pilihkan kepada kita tu, kita terima je. Ini kata-kata Al-Junaid. Manakala Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahawa redha ni ialah merupakan ketetapan, ketenangan hati di bawah perjalanan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila orang redha ni ialah orang yang bila dia buat satu perkara dia jadi tenang. Kerana apa? Kerana di bawah maknanya hukuman Allah Taala. Mana Allah Taala tentukan, dia jadi tenang dengan apa yang telah ditentukan. Contohnya lah, seorang bila ditimpa dengan musibah, kan. Contohnya kehilangan anak. Anak tu anak yang paling disayangi. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil. Saya bagi satu contoh. Saya bawa contoh. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia pergi berdagang. Kemudian dalam masa sebelum dia pergi berdagang ni, atau pergi melakukan urusan niaga, dia meninggalkan seorang isteri yang hamil. Kemudian lama dia pergi meniaga sampailah isteri dia meninggal, melahirkan anak. Tapi malangnya anak tu diambil oleh Allah Ta'ala. Maknanya mati lah. Kemudian suaminya balik. Suami balik. Ketika mana suami dia balik, dia sambut suami dia. Dia beri makan, dia layan suami dia dan sebagainya, sebagai seorang isteri, kan. Tapi dia tak pernah cerita. Dia belum cerita lagi yang anak dia mati. Cuma selepas maknanya dia dah memberi makan, dah bersama dengan suami dia, dia pun bercerita lah. Dia kata, wahai suamiku, dia kata, apa pandangan kau kalau sekiranya sesuatu yang orang beri pinjam kepada kita, maka dia ambil balik. Dia telah sampai tempoh, kemudian dia minta balik. Macam mana pandangan kau? Maka suami pun kata, kalau kita dah pinjam barang orang, kalau kita dah ambil barang orang, dah sampai masa, kita kena pulang lah, kan? Jadi maka dia kata beginilah, sesungguhnya anak kita Allah Ta'ala telah ambil. Maknanya telah kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi suami ni rasa marah lah, kan. Sebab dia tak ceritakan awal-awal. Kemudian perkara ni dia pun datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pun ceritakan, ya begini.
maka Rasulullah SAW kata hendaklah engkau redha, kan? Kemudian Rasulullah kata, adakah engkau pada malam tadi bersama dengan isteri kamu? Dia kata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendoakan supaya akan dapat zuriat yang lebih baik, kan? Dan diriwayatkan bahawa dia diberikan 7 orang zuriat dan ke-7 daripada anaknya orang yang menghafal Al-Quran. Jadi ini kita nak lihat tadi bahawa orang yang redha ini ialah orang yang tenang hati dia di bawah perjalanan hukum Allah Ta'ala. Maka apa Allah Ta'ala telah tentukan, dia menerima seadanya. Tidak rasa keluh kesah, tidak ada gundah gulana, kan? Ini tanda orang yang redha. Dan kata Zunnun Al-Masri, redha ialah gembira hati dengan berlakunya suatu qada. Maknanya suatu ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan. Contohnya, kalau kita bawa kereta hari ni, elok dah kita bawa dah di jalan raya, kan? Kak Siti bawa kereta ikut undang-undang betul lah, kan? Double line tak potong, ikut penjarakan. Ini bukan penjarakan. Bawa kereta pun bawa penjarakan tau. Ya, betul. Penjarakan mana 1 meter, kan? Kita dah bawa ada penjarakan betul. Tiba-tiba kita orang langgar kita daripada belakang. Ya. Jadi orang yang redha ni ialah dia gembira hati dengan berlakunya qada. Dia dah buat dah usaha dah. Bawa kereta, buat jarakan, penjarakan, ikut undang-undang, ikut peraturan jalan raya. Tiba-tiba orang langgar. Maka dia tidak menyalahkan sesiapa. Dia redha menerima satu qada ataupun ketetapan yang telah Allah Ta'ala tentukan. Jadi orang yang menerima sesuatu ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan, ini namanya orang yang redha. Ini kata-kata yang disebut oleh Zunnun Al-Masri. Dan berkata Abdullah Wahid bin Zaid, dia kata redha ni ar-ridha babullah al-a'zamu wa mustarahul abidina wa jannatud dunya. Redha merupakan pintu Allah yang maha agung, kerehatan hamba-hamba di dalam syurga dunia. Jadi maksud dia apa? Redha ni ialah pintu Allah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala dah beri seseorang itu sifat redha, dah tak ada apa lagi lah. Sebab redha ni dia boleh terima, dia boleh, dalam istilah kita ni, dia boleh menerima, pasrah dengan apa sahaja ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri sakit, dia redha. Kisah bagaimana kisah Nabi Ayub, kan? Allah Ta'ala uji dia, sakit dia 30 tahun. Kan? Bayangkan sakit dia 30 tahun. Ketika mana syaitan datang nak menggoda dia. Dia kata, wahai Ayub, engkau ni Nabi Rasul, Allah Ta'ala beri engkau sakit 30 tahun. Engkau seorang Nabi, mana mungkin, dia kata, tak patut Allah Ta'ala bagi macam tu. Dia kata, wahai Iblis, bagaimana aku tak syukur dengan sakit yang Allah Ta'ala bagi. Sedangkan waktu aku sihat dah 60 tahun aku sihat. Sakit baru 30 tahun, umur sihat 60 tahun. Jadi bayangkan. Kita hari ni sakit kepala sikit je, baru sehari, kan? Sedangkan kita sihat berpuluh-puluh hari. Jadi kalau orang dia dah redha dengan keadaan tu, mana dia telah mendapat maknanya satu nikmat. Dan kerehatan hamba-hamba di syurga dunia. Jadi orang yang telah ada sifat redha ni, dia dah tak jadi masalah. Ketika mana dia uji dia dengan sesuatu penderitaan, dia terima. Mana dah tak ada apalah. Pada yang jadi susah ni Kak Siti, Kak Su, kalau sekiranya kita kalau diuji ni dengan sesuatu kepayahan, kita menganggapkan kepayahan itu susah. Memang jadi susah lah. Itu susah yang kita nak lalui. Sebab apa? Kita sebelum ni kita tak pernah susah. Tiba-tiba kita diuji dengan kesusahan. Macam umpama hari ni, kan. Kita dah biasa bebas bergerak dan pergi ke mana-mana.
tiba-tiba kita disuruh PKP pula. Ya. Jadi kita dah susah. Sebab sebelum ni kita dah biasa bebas. Tapi orang yang dia dah biasa tak bebas, bila datang satu masa maknanya dikawal, itu dah biasa pada dia. Tak ada apa dah. Dah tak ada apa dah. Itu dah biasa dah. Jadi kalau dia ada kebebasan, itu lagi senang. Dia lagi suka kan. Sebab dia sebelum ni dah memang hidup susah. Tapi bila dia beri kesenangan, itu dah jadi perkara yang biasa pada dia. Jadi dengan sebab itulah hari ni kalau kita lihat, kalau redha ni ialah bila orang yang sebelumnya susah, tapi bila datang kesusahan yang lain, maka dia hidup dah. Contoh yang paling mudah, orang yang kalau dalam hidupnya memang makannya kurang. Dia dah biasa berlapar sebab kehidupan dia. Tiba-tiba satu hari makna darurat tak ada makan. Pada dia satu perkara yang senang. Sebab dia dah biasa hidup tak makan. Kan? Yang jadi susah kita ni sebab banyak makan. Banyak makan. Bila tak dapat makan dia bising dia tak dapat makan lah. Kita susah hati lah. Sebab kita ni sikit-sikit makan kan. Bukan makan sikit-sikit. Bukan makan sikit-sikit. Jadi bila waktu tak ada makan, kita akan susah hati sebab kita dah biasa lazim perut kita tak pernah kosong. Jadi dengan sebab itu orang yang redha ni ialah dia telah mendapat maknanya kebaikan. Allah Ta'ala telah bagi syurga dunia kepada dia kerana pada dia susah dan memang dia lazim pada susah. Kalau dia beri senang sebab dia memang dah hidup pada waktu sebelumnya susah. Ini yang dikatakan redha dengan apa yang ditentukan. Wallahu a'lam. Itu apa yang dikatakan oleh redha. Dan Datuk tadi ada kata yang kalau kita redha, jiwa kita akan tenang. Jadi selain daripada itu, apakah manfaat-manfaat yang daripada berbuat redha ni, Datuk? Okey. Apabila orang dia ada sifat redha dengan sesuatu ketentuan dan sesuatu qada yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada dia, maka pertama dia akan mendapat kedamaian dalam kehidupan. Ini sebab damai dalam hidup ni, Kak Siti, bukan semua orang boleh dapat, Kak Siti. Ya. Satu, bila sebut damai ni, bukan semua kedamaian ni, bukan semua orang boleh dapat. Kita tengok hari ni berapa ramai orang yang Allah Ta'ala beri dia kekayaan, beri dia kemewahan, tapi dia tidak dapat kedamaian dalam hidup. Dia hidup, dia rasa dia ada musuh banyak. Dia hidup, dia rasa dia tak selamat. Harta dia tak selamat. Dia tak damai. Kan? Berbanding dengan orang yang tak ada harta. Apa yang dia nak risau kan? Kan? Orang yang ada harta banyak, dia nak tidur kat mana-mana pun dia susah hati kan. Dia nak tidur mesti ada pengawal. Kan? Ada orang yang jaga dia. Sebab itu pun dia bimbang. Itu dalam pengawal pun dia bimbang. Pengawal tu bunuh dia nanti. Takut pengawal tu paling tak ada. Dia takut pada pengawal dia pula. Jadi maknanya tak semua orang dapat kedamaian. Jadi dengan sebab itu, orang yang redha dengan sesuatu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila seseorang itu diberi dengan sifat redha, maka dia akan jadi damai dengan kehidupan yang dilalui. Senang, susah, maknanya penderitaan, apa-apa sahaja maknanya sesuatu ketentuan dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh terima dalam kehidupan dia, kerana dia boleh melalui dengan cara yang betul. Kan? Kemudian orang yang manfaat yang seterusnya ialah orang yang redha ni ialah dia akan mendapat maknanya ketetapan hati. Hati dia akan jadi tetap dan dia meyakini semuanya perkara yang berlaku itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu perkara yang buruk atau perkara satu yang baik, melainkan itu semuanya adalah ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kamu akan diuji dengan kebaikan dan maknanya dengan keburukan. Jadi orang yang redha ni, dia meyakini perkara yang baik itu juga ujian, perkara yang buruk itu juga ujian. Dia tak ada beza.
Sebab kalau diberi kekayaan, ingat bahawa kekayaan itu merupakan ujian. Berapa ramai orang yang diberi kaya, dia tewas dengan kekayaan dia. Dan berapa ramai orang yang diberikan kesusahan atau kesempitan, dia boleh sabar dengan, dia boleh terima dengan kesusahan dia. Tapi tak ramai orang yang bila diuji dengan kekayaan, dia boleh sabar, dia boleh terima. Kadang-kadang dia hanyut ataupun mungkin dia jadi dia leka dengan kekayaan yang diberikan kepada dia. Maksudnya orang yang redha ni ialah orang yang tetap hati ketika mana menghadapi perkara-perkara yang membimbangkan dia, sama ada yang samar ataupun yang penuh dengan kekaburan. Mana kalau sekiranya Allah Ta'ala uji dengan satu perkara, maka dia tetap hati. Kerana apa? Dia meyakini bahawa yang baik ke, yang buruk ke, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tandanya di antara maknanya faedah-faedah orang yang ada sifat sabar dalam diri dia. Dan sifat sabar ni Kak Siti, Kak Su, adalah sifat yang perlu diwujudkan dalam jiwa. Kan? Kalau orang tak ada sifat sabar, dia kena mencari jalan bagaimana nak mendapatkan sifat sabar dalam kehidupan dia. Jadi dengan sebab itu, sifat sabar ni tidak boleh dapat melainkan dengan cara jalannya mujahadah. Seperti mana yang dilalui oleh orang tasawuf tadi. Kan? Kerana nak mendapat sifat ni perlu melalui latihan, perlu melalui pendidikan, kena ada ilmu. Kalau tak ada, tak melalui jalan-jalan yang macam ni, dia tak boleh dapat. Kan? Orang yang nak ada sifat redha, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh. Dia tak boleh, bila orang kata, aku sabar, aku redha. Aku redha. Tapi sebenarnya, dia tak redha pun. Kan? Tapi bila cakap redha, tapi bila ni menguat je. Aku sikit je dapat. Dia dapat banyak. Itu tak redha. Kan? Jadi maknanya dia mesti melalui ilmu. Orang yang nak dapat sifat redha ni, jalan dia mesti melalui mujahadah, melalui jalan maknanya mesti ada ilmu dan mesti ada orang yang melatih dan membimbing dia supaya dapat dengan ilmu yang kita sebut tadi. Jadi bila kita menyebut tentang redha ni, lawan kepada redha ni ialah murka. Kan? Murka lah. Iaitu iaitu orang yang dalam jiwa dia ialah ada rasa ragu, rasa bimbang, gelisah. Kan? Ini tanda orang yang tidak redha dengan sesuatu ketentuan. Maka bila orang dia tidak redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakibatkan hati dia akan menjadi sakit. Dia jadi maknanya keluh kesah. Itu tanda-tanda orang yang tidak redha. Mana dia ada dalam diri dia ada sifat khawatir, ada sifat dendam, ada sifat dengki dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Maka ini tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dia tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang begitu juga orang yang tidak redha ni, dia akan membenci orang lain. Dan kebencian ini sampai kepada satu peringkat yang mana akan mendatangkan kemudaratan sama ada pada dirinya atau kepada orang lain. Kan? Jadi itulah sebabnya sifat redha ini dituntut kepada diri seseorang. Mana dengan sifat redha ni banyak faedah-faedah yang akan memberikan kebaikan kepada orang itu sendiri ataupun orang yang ada di dalam sekitar dia ataupun dalam lingkungan dia. Orang yang berhampiran dengan dia. Jadi dengan sebab itu penting kepada kita mewujudkan sifat redha dalam diri kerana dia memberi manfaat yang begitu besar dalam kehidupan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan Datuk, ada yang bertanya, kita reda apa yang ditentukan oleh Allah pada kita, tapi bolehkah kita berdoa kan supaya kita ni dijauhkan daripada musibah dan penyakit? Orang yang reda ini seperti mana yang kita sebut, dia adalah orang yang tenang, orang yang menerima sesuatu qada. Tapi dalam masa yang sama, kita dituntut untuk berikhtiar dalam sesuatu perkara.
Contohlah, hari ni kita minta, ya Allah tolong jauhkan aku daripada sebarang penyakit. Tiba-tiba Allah dengan kehendak Allah Ta'ala bagi dia sakit. Maka orang-orang yang macam ni dia lebih redha kerana dia telah melakukan usaha. Dia telah melakukan ikhtiar. Sebab dia yakin kalau sekiranya dia telah berdoa, maka bila Allah Ta'ala bagi, tidak memberikan apa yang dia minta, maka itu adalah dia memahami bahawa ini merupakan satu ujian, kemungkinan ada hikmah di sebaliknya. Jadi orang-orang yang redha ni, dia memandang di sebalik ujian, di sebalik ketentuan itu ada hikmah. Walaupun dia minta jauh benda tu, tapi bila benda tu berlaku kepada dia, sesuatu yang hikmahnya dia tak nampak, dia tak tahu. Dengan sebab itu, orang ni dia lebih maknanya pasrah dengan ketentuan dan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soal usaha, dalam soal ikhtiar ni, dia tak menyalahi dengan sifat redha kerana dia ada saling ngait di antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Baik, kita akan bersama lagi selepas ini. Selepas ini kita nak tahu bagaimanakah untuk mengetahui keredaan Allah. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama Melaka FM. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, 10.45 pagi. Masih lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, dan juga yang menyaksikan Melaka FM live di Facebook Melaka FM. Antaranya Bibi Hanifah, Sarina Hashim, dan beberapa orang lagi ada ni. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Hari ini kita membicarakan mengenai reda. Dan Datuk, Datuk, bagaimana untuk kita mengetahui keredaan Allah ini, Datuk? Okey, kalau kita melihat bila menyebut tentang redha Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, kita kena melihat contoh yang terbaik ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk ataupun semulia-mulia makhluk yang ada dekat atas muka bumi ni, yang kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meridai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada contoh yang lain melainkan kita kena mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kerana Allah Taala menyebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kamu wahai Muhammad itu terdapat contoh yang terbaik. Jadi nak contoh, termasuklah dalam sifat redha ni, kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Imam Ja'far Shadiq mengatakan, dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara yang lain. Iaitu yang pertamanya, Allah Ta'ala menyembunyikan keredaannya dalam ketaatan kepadanya. Maka janganlah kamu menghinanya. Boleh jadi keredaannya terdapat padanya. Jadi apa maksud kata-kata Imam Ja'far Shadiq ini ialah
sesuatu keredaan atau kita nak tahu Allah Ta'ala redha dengan kita atau tidak, kadang-kadang keredaan itu Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala sembunyikan dengan cara apa? Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Contohnya orang ni dia rajin baca Quran, sembahyang malam tak tinggal, zikir tak tinggal kan. Semua amalan-amalan ni dilakukan, dan banyak amalan-amalan dia. Jadi kenapa dia mudah untuk melakukan satu amalan atau banyak amalan dia dapat buat? Itu menunjukkan ada tanda-tanda Allah Ta'ala redha dengan dia, sebab tu Allah Ta'ala bagi banyak amalan dia boleh buat. Dengan umur yang dia ada. Hari ni kita tengok kat Siti, ada orang umur yang panjang tapi umurnya habis macam tu je. Banyak perkara-perkara yang dia buat kadang-kadang bertentangan dan berlawanan dengan hukum Allah Ta'ala. Kan? Ada juga orang yang umurnya sikit, ada umurnya masih muda. Kadang-kadang kita tengok ada orang umurnya tua, kadang-kadang kita tengok berbagai-bagai perkara-perkara buruk dilakukan. Kan? Jadi kadang-kadang sembahyang tapi tinggal, buat tak pernah nak kekal kan. Sembahyang ikut mana sempat. Kan? Rasa senang nak buat, rasa tak senang tinggal. Jadi itu kita melihat ada orang yang Allah Ta'ala dah beri daripada umur dia kecil, besar, dewasa, sampailah kepada umur tu konsisten. Dia istiqamah dengan ibadat yang dilakukan. Dan hidup dia penuh dengan keberkatan. Makna banyak benda-benda baik yang dapat dilakukan. Kenapa? Itu adalah menunjukkan tanda-tanda bahawa dia ni diredai, ketaatan yang dilakukan tadi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda ni lah. Kan? Bila amalan yang dibuat tu banyak, dan banyak amalan-amalan itu memberi baik kepada dia. Daripada suatu perkara ni dia berubah menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Yang keduanya kata Imam Ja'far Sadiq, Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya dalam penderhakaan kepadanya, maksiat. Maka janganlah kamu memandang ringan terhadapnya, boleh jadi kemurkaannya terdapat padanya. Jadi dengan sebab itu, perkara yang kedua, sesuatu kemurkaan kadang-kadang Allah Ta'ala tak tunjukkan dengan Allah Ta'ala bagi satu azab. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang ni berjalan hidup dunia dia, Allah Ta'ala beri kaya, beri kemewahan banyak. Tapi dia dengan kemewahan tu, dia berjudi, maksiat, dan tapi tak kena apa-apa pun. Tak ada. Kita ni yang orang kata semayang pun tak banyak, tapi kejap-kejap demam, kejap-kejap sakit, kejap-kejap Allah Ta'ala bagi ni. Adakah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala redha, tak redha, atau Allah Ta'ala murka, tak murka? Adakah dengan sebab maknanya musibah tadi Allah Ta'ala murka kepada kita? Begitu belum tentu lagi kat Siti, kat Su. Kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala beri dia dengan kemewahan, dengan kesenangan. Dengan kesenangan itu tadi, dia buat maksiat, dia melakukan perkara keji dan munkar. Terkadang-kadang dengan cara itu Allah Ta'ala murka dia. Allah Ta'ala beri kemurkaan dengan cara yang demikian, yang tak sama dengan orang lain. Dan adakah dengan Allah Ta'ala beri musibah tu kadang-kadang Allah Ta'ala murka? Belum tentu. Kan? Kemungkinan Allah Ta'ala beri musibah tu kerana Allah Ta'ala nak mengingatkan, nak beri kebaikan. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala beri musibah, beri maknanya keburukan, memang Allah Ta'ala murka kepada dia. Jadi dengan sebab itu maknanya terkadang-kadang Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaan dia dalam penderhakaan dia dengan buat maksiat. Sebenarnya Allah Ta'ala beri dia duit banyak. Dia boleh buat macam-macam maksiat, dan tak ada kena apa-apa pula. Kan? Nampak bagus dia perjalanan hidup dia. Dia tak kena sakit, dia tak kena ni. Dia buat berterusan.
sebenarnya dengan dia buat maksiat tadi, itulah cara bagaimana Allah Ta'ala nak melemparkan kemurkaan Allah Ta'ala kepada dia. Supaya dia berterusan untuk buat maksiat, dia kekal dalam buat maksiat, besok dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bentuk kemurkaan Allah Ta'ala tadi ialah dengan Allah Ta'ala membiarkan dia berterusan dalam kemaksiatan. Itu tanda Allah Ta'ala murka kepada dia. Allah Ta'ala biarkan je. Kalau macam kita ni hari ni, kalau kita ada anak kat Siti kat Su kalau anak kita buat salah kan, maka kita marah dia. Kita tegur dia. Itu tandanya makna kita sayang, betul tak? Sayang, ambil berat kan dia. Kita ambil berat dia. Cuma kalau sekiranya anak kita tu buat suatu kesalahan, buat suatu perkara yang tak baik, kita biarkan. Apa pandangannya? Bermakna itu tandanya kita tak suka dengan dia kan. Lepas tu kita biarkan. Lantak engkau lah. Engkau nak buat apa-apa, engkau punya suka. Kau nak rosak ke, kau nak jadi apa, engkau punya. Itu tanda kita tak suka. Makna kita nak membiarkan dia terus hancur. Tapi kalau sekiranya kita sayang kepada anak kita, dia buat salah, kita akan tegur. Ini salah. Kita pukul dia, kita marah dia. Itu tanda apa? Kita sayang kepada dia. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia sayang kepada hamba dia, dia berikan suatu musibah, kadang-kadang dengan musibah itu akan mengingatkan hamba tu, dan sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, ada orang yang melakukan kesalahan, Allah Ta'ala biarkan dia terus buat maksiat. Dia terus melakukan perkara keji dan munkar. Sebagai apa? Ini sebagai salah satu daripada bentuk azab yang Allah Ta'ala nak bagi. Supaya besok dekat akhirat, dia akan menerima satu azab yang lebih besar. Supaya kita boleh faham kat situ. Okay. Yang ketiganya, kata Jafar Sadiq, Allah Ta'ala menyembunyikan walinya dalam kalangan hamba-hambanya, maka janganlah kamu menghina seseorang pun daripada kalangan hamba-hamba Allah. Boleh jadi wali Allah terdapat di kalangan mereka. Allah Ta'ala ni ada wali-wali di atas dunia. Wali-wali dia. Kan? Wali-wali ni orang-orang yang baik lah. Kita tak kenal. Wali ni kita tak kenal. Kalau wali nikah, kenal lah. Kan? Kalau wali kepada anak-anak, kita kenal lah. Sebab dia, kita ni penjaga itu wali lah. Atau penjaga. Tapi wali-wali Allah ni tidak dikenal orang-orang. Kadang-kadang kita tengok dia ni pakai pakaian koyak rabak, kita kata ni apa ni, orang ni. Kita pun hina dia. Orang ni. Kadang kita tak tahu. Kemungkinan dia tu wali. Dia datang tu kadang-kadang menjadi ujian kepada kita. Kan? Sebab tu kita kata, ni apa ni, kau ni pakaian pun berbau, busuk apa. Pergi main jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Asyik minta sedekah je. Kemungkinan itu yang kita hina tu wali. Kita tak tahu. Jadi dengan sebab itu, maknanya orang yang wali ni hanya wali saja yang mengenal wali. Dia boleh, di antara dia dengan dia boleh kenal. Tapi sebab dalam dunia kita sekarang ni, kat Siti, kat Su, wali ni dia mungkin ada di kalangan manusia, dia duduk dalam tengah bandar. Mungkin dia duduk di kampung-kampung atau jauh daripada manusia. Kan? Yang kita tak tahu dia tu wali. Kita tengok dia pakai koyak rabak, slipper pun tak pakai, macam rambut pun tak terurus. Kita kata ni macam ini siapa pula ni, mak dadah ni. Kita tak tahu kemungkinan dia tu wali. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menyembunyikan siapa dia wali daripada hamba-hambanya. Jadi dengan sebab itu kalau kita tengok ada orang minta sedekah, pakaiannya koyak rabak, lusuh, mungkin tak terurus, janganlah kita maki hamun, kan? Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Kemungkinan orang-orang yang kita cakap tu dia wali, kita pun tak tahu. Jadi dengan sebab itu nak mengajar kepada kita supaya hendaklah memandang manusia ni dengan pandangan yang baik-baik. Sebab kita tak tahu. Mungkin hari ni orang datang jumpa kita, sekali kita maki hamun dia. Ni apa orang tu ganyut ni, kata. Ni orang tu dia nak mati ni.
Kan kita maki kemungkinan dia wali, kita tak tahu. Mana kalau kita buat begitu, kita maki hamun dia, kita sumpah serana dia, dia dah dapat pahala dah. Kan? Kita sedangkan kita telah melakukan kekasaran kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu 3 perkara ni kita kena jaga, seperti mana yang disebutkan oleh Ja'far Shadiq kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, itu dia hari ini perkongsian ilmu kita berkaitan dengan reda, dan insya-Allah minggu hadapan Datuk kita akan sambung lagi. Ni dah reda, kita kena syukur. Betul. Jadi minggu depan sebagai kita nak menutup program kita pada pagi ini Kak Siti Ya saya. Dalam kesempatan ini kita nak menyampaikanlah oleh kerana PKP kita disambung kepada 4 Februari. Terkhususnya ialah kepada umat Islam yang nak menunaikan solat sembahyang berjamaah di masjid, kan. Untuk makluman, kita bidang kuasa untuk program-program keagamaan ataupun solat-solat berjamaah ini dia terletak di dalam bidang kuasa negeri. Diletak dalam bidang kuasa negeri. Jadi dengan sebab itu umat Islam jangan mudah maknanya melemparkan sesuatu tuduhan ataupun mengatakan sesuatu benda yang tak sepatutnya lah. Mengatakan masjid tak boleh masuk, kenapa tutup masjid, kan? Kenapa semayang dihadkan. Ini sebenarnya perbuatan macam ni dia tak sebagusnya lah. Sebab ini adalah di bawah bidang kuasa negeri, kerana di bawah bidang kuasa negeri ataupun badan-badan yang ada otoriti dalam agama, kerana nak menjaga dari sudut kemaslahatan, kan? Maslahatan umat Islam sendiri. Jadi dengan sebab itu Jumaat pada kali yang kedua ni, PKP yang kedua ni, maka umat Islam masih lagi dia terikat dengan SOP yang telah ditentukan. Di masjid-masjid untuk mendirikan solat berjamaah, solat Jumaat hanya dibenarkan 45 orang saja. Kan? Dengan SOP yang telah ditentukan lah. Makna datang dengan menggunakan face mask yang pelitup muka, membawa sejadah, dan memang disuruh maknanya menggalakkan untuk mengambil wuduk di rumah. Kecuali kalau sekiranya terbatal lah. Kan? Ini adalah perkara yang perlu dipatuhi. Kan? Sebab kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, orang yang keluar ke rumah daripada rumah ke masjid dan mengambil wuduk di rumah dan datang ke masjid untuk berjamaah semata-mata untuk berjamaah. Kan? Maka dia datang ke masjid, maka pahalanya adalah seperti mana pahala haji dan dalam ihram. Jadi dengan sebab itu kelebihan orang yang ambil wuduk dekat rumah ni besar. Jadi maknanya mengambil wuduk kat rumah ni bukan masa PKP lagi. Kan? Sebelum PKP pun memang kalau kita nak datang masjid, nak mendirikan solat berjamaah, maka yang afdalnya ialah mengambil wuduk dekat rumah. Jadi dengan sebab itu di masa PKP ni masih lagi ditentukan solat Jumaat dengan 45 orang dan solat berjamaah iaitu sembahyang waktu dengan 5 orang. Sehinggalah maknanya satu kelonggaran besok diberikan oleh pihak berkuasa negeri yang akan membenarkan setelah melihat dari sudut kebarangkalian atau kebolehan untuk membenarkan mengikut kapasiti masjid. Jadi dengan sebab itu kita menasihatkan masyarakat Islam di luar sana bersabarlah dengan keadaan yang dihadapi supaya dia tidak menambah burukkan lagi suasana pandemik yang sedia ada. Jadi dengan sebab itu kalau kita sabar dengan redha tadi yang kita sebut tadi, redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan memberikan pertolongan kepada kita lah. Kan? InsyaAllah. Dan sebenarnya dari segi hukum Kak Siti,
Sembahyang Jumaat ini kalau sekiranya dengan sebab ada halangan atau tertahan atau dengan sebab sesuatu yang tertentu, maka dengan sebab wabak penyakit, kalau dikata tak benar ke sembahyang Jumaat, maka tidaklah menjadi berdosa kepada seseorang. Kalau kita dalam Kerana itu tak menjadi dosa. Kerana apa? Dengan sebab suatu wabak atau sebab suatu penyakit kan. Jadi dengan sebab itu orang yang tak dapat sembahyang berjemaah meninggalkan Jumaat itu tidaklah mendatangkan dosa kepada dia. Wallahualam. Wallahualam. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Mutiara Ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia saudara, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dan kita terus saja ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk kita mengikuti berita dunia dari sana. Dan bom. Dalam perkembangan lain, pendakwa raya Tentera Amerika Syarikat memfailkan tuduhan rasmi terhadap 3 bekas anggota Jemaah Islamiah JI susulan insiden pengeboman di Bali dan Jakarta. Perkara itu dimaklumkan oleh Pentagon. Tuduhan difailkan hampir 18 tahun selepas ketiga-tiga lelaki itu ditangkap di Thailand serta setelah lebih 14 tahun ditahan di penjara Teluk Guantanamo. Mereka ialah warga Indonesia iaitu Ridwan Isamuddin atau lebih dikenali dengan nama Hambali yang merupakan pemimpin JI. 2 lagi adalah rakyat Malaysia iaitu Muhammad Nazir bin Lip dan Muhammad Farid bin Amin yang merupakan pembantu kanan Hambali. Mereka didakwa terbabit dalam insiden pengeboman kelab malam di Bali pada 2002 yang membunuh 202 orang. Selain itu, mereka juga didakwa mendalangi serangan di Hotel JW Marriott di Jakarta pada 2003 yang meragut 12 nyawa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool mencatat kekalahan kelima berturut-turut apabila tewas 0-1 kepada Burnley. Lebih malang penyandang juara itu kecundang di laman sendiri sekaligus meleburkan rekod tanpa kalah dalam 68 perlawanan di Anfield. Selepas 19 perlawanan, The Reds kekal di tangga keempat Liga, 6 mata di belakang pendahulu Manchester United. Manakala Burnley di tangga kelima tercorot dengan 19 mata. Saingan La Liga Spanyol pula menyaksikan Atletico Madrid terus mengukuhkan kedudukan di